Salam sejahtera dan selamat bertemu dalam Puisi Nusantara. Dalam episod kali ini, kita akan mengenali sebuah lagi puisi yang kurang diamalkan dan hampir pupus, iaitu Qasidah Burdah. Puisi Nusantara telah mengambil inisiatif untuk melestarikan puisi ini. Untuk mengetahui ciri-ciri Qasidah Burdah ini, marilah kita dengar apa yang akan diperkatakan oleh Encik Ruslan Madun. Ayah Lan, boleh ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang ataupun pengenalan Qasidah Burdah? Baik Syafa, Qasidah Burdah ini merupakan syair epik Arab yang dinyanyikan. Dan nyanyiannya itu boleh juga disebut berzanji. Kitab Berzanji ini dikarang oleh Jafar Al-Barzanji. Dan Qasidah Burdah ni dinyanyikan atau dipersembahkan menggunakan rebana besar. Manakala burdah itu sebenarnya adalah jubah yang diperbuat daripada bulu domba atau kambing kibas. Pengarang asal Qasidah Burdah ni adalah Imam Bushiri, seorang penyair sufi Mesir yang lahir pada tahun 1213 dan meninggal pada tahun 1297. Itu sejarah dia lah. Ayah Lan, bila dan bagaimana Qasidah Burdah ini dipersembahkan? Lumrahnya ya Syafa, Qasidah Burdah ini dipersembahkan dalam acara-acara seperti Maulidi Rasul ataupun acara-acara keagamaan. Ia dipersembahkan dengan berbagai cara, berbagai cara. Ada yang secara solo dan ada juga cara berkumpulan, mengikut kesesuaian lah. Dan dalam zaman teknologi ini atau dalam zaman moden ini, qasidah ini telah dipersembahkan dalam acara yang lebih besar lagi, yang sangat istimewa dan didendangkan oleh mereka-mereka yang memang pakar dalam bidang nyanyian. Mungkin peminat-peminat puisi Nusantara nak tahu apakah pengisian Qasidah Burdah. Dalam Qasidah Burdah ini, isi dia tentang kemuliaan agama Islam, tentang kemuliaan Rasulullah SAW, tentang nilai-nilai yang tinggi ataupun nilai-nilai dalam agama dalam Al-Quran. Itu yang disampaikan atau dipersembahkan dalam Qasidah Burdah. Di situlah pentingnya Qasidah Burdah ini dipersembahkan atau diteruskan pelestariannya dari masa ke semasa, sebab ia menyangkut tentang peribadi kita, terutama kita sebagai umat Islam lah. Jadi itu fungsi dia. Ayah Lan, apakah ada pengamal Qasidah Burdah ini di Malaysia? Itu sudah tentu Syafa.
terutama di kampung-kampung ya, kita masih dapati kumpulan-kumpulan yang terus mengamalkan kasidah burdah ini ya. Mereka mempersembahkan seperti saya sebut tadilah di majlis-majlis keagamaan terutamanya ya. Dan disitulah pentingnya kasidah burdah ini dilestarikan. Alangkah indahnya kalau kasidah burdah ini meniti dari bibir ke bibir, terutama generasi muda pada hari ini ya. Dengan tidak langsungnya dapat membina jati diri dan mempukuhkan iman, kerana kasidah burdah itu adalah puisi sufi ya. Dia akan dapat membina sebuah masyarakat yang harmoni, yang mulia dari segi agama kita lah. Mudah-mudahan ya Yalan. Baik, terima kasih kerana sudi berkongsi maklumat mengenai kasidah burdah ini bersama saya. Di dalam lapisan-lapisan ini ada satah yang lebih halus sikit, kita panggil sebagai foliasi. Saintis mengatakan bahawa pematang kuarsa ini terbentuk daripada mineral hampir 100% adalah kuarsa. Haba daripada makmur itu menukarkan batuan ini kepada marble. Di setengah tempat dia akan jadi termetamorf lah. Kita juga bukan menghargai sekadar batu saja, tetapi lihatlah budaya. Kerana setiap budaya dipengaruhi oleh geologi. Yang kami faham pakai mask. Jarak mesti at least 1 meter. Wash hand frequently. Tak mestilah pakai facial mask. Penjarakan sosial. First of all, macam kita masuk mall kan, sini-sini kedai mesti scan. Sentiasalah jaga doktor. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Hai semua, saya Fasha Sanda. Saya perhatikan ramai rakan seangkatan dalam industri seni, dari artis hinggalah kru di sebalik tabir terkesan dengan wabak yang melanda ini. Jadi saya bersyukur kita bakal mendapat vaksin nanti. Saya akan mendaftar dan mengambil vaksin ini. Vaksin bukan sahaja melindungi diri kita, malah komuniti kita. Ikuti nasihat pakar-pakar kesihatan kita. Jangan mudah percaya berita palsu di internet. Ingat, lindung diri, lindung semua. Syafa tahu tak, sebenarnya saya sangat suka pada kasidah. Kerana selalunya kita dengar kasidah itu di rumah orang-orang kahwin, kalau nak berendoi, baru dapat anak dan sebagainya. Tapi sebenarnya kasidah itu saya pernah baca merupakan satu kesenian Islam dan tradisi sastra Melayu yang turut disebut sebagai arkeologi Islam dan Melayu. Sebabnya kasidah ini sebenarnya sudah sangat lama, sangat panjang dan lazimnya baik-baik katanya itu dikarang oleh ahli-ahli sufi. Syafa, ini salah satu teks yang telah ditransliterasikan. Saya nyanyikan sikit ya. Silakan. Tapi nanti Syafa lah lagi pakar. Syafa sambung ya. Saya cuba ya, Syai. Ya. Wahai Tuhanku, curahkan selawat pada kasih-Mu ya Muhammad. Mengapa hatiku resah dan gelisah, sedang Muhammad berkata jangan gelisah. Sekali lagi boleh? Boleh. Wahai Tuhanku, curahkan selawat pada kasih-Mu ya Muhammad. Mengapa hatiku resah dan gelisah, sedang Muhammad berkata jangan gelisah. Sedaplah irama kasidah burdah tu, Syah. Baiklah, dan lagi satu lagi, sebenarnya kasidah burdah ni mula masuk ke tanah Melayu sekitar tahun 1960 macam tu lebih kurangnya, dan masuk di sebelah utara tanah Melayu yang kita kenali sebagai Qatrun Nisa salah satunya. Qatrun Nisa. Ya, Qatrun Nisa, mereka yang memperjuangkan
menciptakan kasidah burda dan kemudian ia berkembang ke seluruh alam Melayu. Tapi ia bukan saja berkembang di Malaysia saja, bahkan ia berkembang di Thailand, di selatan Thailand, dan kemudiannya pergi ke pesantren-pesantren di Indonesia, kerana kita semua merupakan jagat alam Melayu Raya. Itu yang menariknya, Syafa. Tapi yang lebih menarik lagi, dalam 161 bait yang telah ditulis oleh Imam Al-Busiri itu telah dipecahkan kepada 10 bahagian. Itu yang lebih indah. Dalam bahagian-bahagian itu ada diungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad, kerana Imam Al-Busiri ini lebih rapat dengan kaum Nasrani dan sebagainya sebelum itu. Kemudian dicitrakan bagaimana kisah cintanya kepada Nabi Muhammad dan Tuhan, kerinduannya kepada Madinah dan sebagainya. Lalu berpecahlah sehingga 10 bab dalam kasidah burda. Itu yang sangat indah. Itulah tadi temu bual saya bersama Syaidatul Munirah yang telah bercakap tentang Qasidah Burdah dan persembahannya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Qasidah Burdah ini, saya telah menjemput seorang tokoh iaitu Encik Muhammad Salahuddin bin Aman dari Tabuh Naning, Alur Gajah, Melaka. Burdah ni ringkasannya, nama penuhnya Qasidah Burdah. Jadi tempat saya ni kami panggil Burdah saja. Dan biasanya Burdah ini direndangkan dalam majlis-majlis perkahwinan, khatam Quran, dalam majlis khatan, dalam majlis hajat-hajat tertentu. Selalunya tuan rumah berhajat agar persembahan Burdah ini disekalikan dengan berjanji atau bermerhaban. Jadi kalau kedua-duanya dihendak dipersembahkan mungkin memakan masa yang agak panjang, sebab Burdah saja memakan masa lebih dalam 1 jam lebih, sebab Burdah itu mengandungi 8 lagu mengikut tema-tema yang tertentu. Jadi apabila digabungkan dengan berjanji saya sudah memakan masa 1 jam juga. Kedua-dua persembahan ini iaitu berjanji dan Burdah mempunyai lagu yang berbeza. Dan lazimnya didahului dengan persembahan berjanji dan diikuti dengan persembahan Burdah. Ya. Jadi kalau untuk surat Burdah ini mempunyai 8 buah lagu yang masing-masing tidak sama. Ada lagu pertama hingga ke-8 itu mempunyai irama yang berbeza. Dalam hal ini lagu itu dipersembahkan bersesuaian dengan bait-bait ataupun lirik dalam Burdah itu sendiri. Setengah Burdah itu dipersembahkan menurut seberapa banyak bait yang terkandung dalam Burdah itu. Katalah kalau ada 10 bait maka dia menggunakan lagu yang sama. Tetapi kalau Burdah yang saya sembahkan ini agak berbeza. Kami mempersembahkan kalau lagu itu ada bait tertentu, katalah 10 buah bait, kemudian selepas itu bait seterusnya kami gunakan lagu lain. Ya, contohnya kalau selepas habis 10 lagu itu dengan lagu Burdah yang pertama, yang seterusnya itu kami persembahkan lagi, katalah 10 bait yang kemudian itu kami sembah ikut lagu dalam berjanji pula. Umpamanya lagu Sikah, lagu Rugby, lagu Rush dan sebagainya. Kemudian setelah selesai persembahan lagu-lagu Sikah tadi dan sebagainya itu, kami balik semula kepada lagu Burdah yang kedua. Dan dalam persembahan lagu kedua ini, Burdah itu ada mempunyai sampai 10 ataupun 12 bait atau rangkap. Dan setelah saja 12 rangkap itu, kami balik semula kepada lagu berjanji pula, iaitu lagu Rugby dan lagu Rush atau sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa Burdah ini mempunyai 8 buah lagu. Jadi rasanya elok juga saya perkenalkan lagu-lagu tersebut. Semua ada beberapa buah lagu yang saya perkenalkan. Lagu pertama ini biasanya permulaan Burdah. Ya. Jadi sebelum Burdah itu dihidangkan, kami akan memulakan lagu ini. Alhamdulillahi mun Allah shil halki min adami ya Allah, thumma salatu ala Allah mukhtari fi qidami ya Allah. Maulaya salli wa sal Allah min daiman abada ya Allah ala habibika khair Allah ril halki kullihim
Ya Allah. Itu lagu yang pertama. Lazimnya kami akan mendendang lagu ini dalam beberapa bait yang telah ditentukan, rupanya 1 hingga 10 bait. Sebab itu kami akan meruh merawi. Merawi ini kami biasa menggunakan sama ada lagu sikah, rapi atau lagu rash. Seterusnya, molek juga sekiranya saya mendendangkan lagu yang lain dalam burdah ini. Lagu ini biasanya kami nyanyikan dalam lagu yang ketiga. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbukum lil alamin, Allahu la syarikalah wa rabbukum lil alamin. Perlu juga diterangkan bahawa burdah ini memang selazimnya disampaikan dalam bahasa Arab. Keseluruhan burdah pada lagu sampai rawinya dalam bahasa Arab. Tetapi kumpulan kami telah mengubah suai sedikit, iaitu lagu itu kami nyanyikan dalam bahasa Arab tetapi rawinya dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kami buat begini. Umat Islam akhir zaman hanya tinggal nama warisan, wajib dan sunnah bukan amalan, suruhan tegahan dipersetankan. Demikian tadi satu contoh burdah yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun lagunya tetap lagu dalam bahasa Arab, cuma rawinya dalam bahasa Melayu. Tujuannya supaya pendengar dapat memahami apakah kandungan atau nasihat yang disampaikan dalam burdah tersebut. Selepas salah satu lagu itu disembahkan dan dirawinya sekali, maka biasanya ditutupi, diakhiri dengan ciri itu dengan salawat Nabi, iaitu sallu ala nabiyikum ya hadirin wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apabila selesai ke-8 lagu itu didendangkan bersama rawinya, maka kami akan akhiri pecahan burdah ini dengan persembahan nasyid, sebuah nasyid atau 2 buah nasyid. Selepas itu barulah diikuti dengan ditutup dengan doa dalam burdah. Dalam usaha meneruskan kesinambungan budaya ini agar sentiasa hidup dalam budaya bahasa Melayu, saya berharap agar generasi muda merasakan lahirkan rasa kecintaan mereka terhadap budaya ini dan meneruskan kesinambungan budaya ini agar dia tidak pupus dalam budaya Melayu. Hal ini kerana memandangkan ada tanda-tanda kepupusan budaya ini apabila generasi tua seperti saya ini tidak lagi sanggup ataupun tidak lagi dapat meneruskan budaya ini kerana faktor usia dan faktor tiada lagi di sini. Jadi kalau tidak ada pewarisnya, penggantinya, sudah pasti budaya ini akan hilang di telan zaman. Hi, I'm Wilson Sim, national swimmer. Due to COVID-19, I can't compete and train. I truly miss the excitement, but I'm glad that the vaccine is coming. That is good news. I have heard that some are afraid of it. I encourage you, don't listen to the fake news, listen to the medical experts. The vaccine is not just crucial for us, it also protects those around us. Lindung diri, lindung semua. Ini sayur aku, ay. Nah, pilih. Ngamai aku sayur paku. Mana ngamai? Paku tahu? Tahu. Ngamai. Paku aja. Awalnya aja. Itu bukan deh. Susah dunia kita tahu dia so. Kena kemampuan itu ngomong jaga takar menyawai. Kali itu tahu. Yang kita nak tahu semua deh. Terima kasih, ay. Tahu, sama. Jaga mentakah antara kita yang tangan diri. Tiap hidup kita ya kebaru. #kita yang jaga kita. Nyak baru ya.
Assalamualaikum. Saya Laskar Kelas 2 TNL Muhammad Zaim Mashraf. Semangat patriotik yang ada pada kami adalah penting demi memastikan keselamatan negara. Semangat patriotik anda juga penting buat negara. Ia dapat ditunjukkan dengan memastikan diri anda selamat terlebih dahulu dengan vaksinasi. Sayang diri anda dan negara dengan pastikan anda divaksinasi. Saya juga akan mengambil vaksin. Ingat, lindung diri, lindung semua. Manusia punya amalan ni kena ingat. Dalam hadis kata, amal seseorang hamba itu antara diterima dan ditolak. Maka masbuk itu apa Ustaz? Orang yang masbuk ini dia kena tambah rakaat. Sunat kita berwuduk sebelum mandi wajib. Nabi kata siapa yang memenuhi saf kosong dia akan dapat rumah dalam surga. Man taraka salatata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggalkan solat, orang tu yang kafir aja. Itulah dia persembahan Qasidah Burdah oleh Zafira Bahiah yang telah dikreatifkan menggunakan alat muzik. Saya berharap agar puisi Qasidah Burdah ini dapat terus dilestarikan dalam masyarakat kita. Sehingga kita bertemu lagi dan salam hormat daripada saya.